Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 kelas 5 Ibnu Qayyim akan membentangkan hasil kerja mata pelajaran pendidikan syariah Islamiyah dalam bidang fiqh, tajuk jenayah menurut Islam. InsyaAllah kami akan membentangkan berdasarkan soalan. Terdapat 7 soalan yang akan kami bentangkan. Soalan yang pertama, nyatakan 2 kaedah penyabitan hukuman jenayah dalam Islam. 2 kaedah penyabitan hukuman jenayah dalam Islam ialah pengakuan yakni ikrar dan keterangan saksi yakni syahadah. Soalan kedua, hukuman jenayah Islam adalah hukuman yang lapuk dan ketinggalan zaman. Jelaskan hujah anda untuk menolak pernyataan di atas. Hukuman jenayah Islam masih relevan untuk dilaksanakan walaupun ada yang menganggapnya sudah ketinggalan zaman dan keterlaluan. Hal ini adalah kerana ia telah ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua-dua pesalah dan mangsa jenayah di samping perlu memenuhi syarat yang khusus sebelum ianya boleh dijatuhkan kepada pelaku jenayah. Ia juga sesuai untuk dilaksanakan kerana hukuman berat yang dikenakan mampu untuk menginsafkan dan mendidik masyarakat untuk menjauhi jenayah keji yang mampu untuk merosakkan keturunan, mengaibkan keluarga dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Undang-undang Islam tetap dan tidak berubah-ubah sedangkan undang-undang ciptaan manusia sentiasa berubah-ubah. Undang-undang Islam yang datang dari Allah sesuai diamalkan sepanjang masa dan terbukti penggunaan undang-undang Islam ini mampu menyelesaikan kesalahan jenayah dengan lebih cekap berbanding undang-undang ciptaan manusia. Soalan yang ketiga, berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan qisas, jelaskan hukum dan alasan situasi berikut. Seorang bapa telah membunuh anak perempuannya dan kerana terlalu marah dengan perlakuan anaknya. Hukuman qisas adalah tidak wajib untuk dilaksanakan kerana situasi berikut tidak memenuhi syarat pelaksanaan hukuman qisas di mana pembunuh gadis tersebut ialah bapanya yang merupakan seorang yang berasal dari keturunan yang sama. Soalan kedua, bagi tuan kepada seorang hamba telah membunuh hambanya dengan sengaja. Hukuman qisas adalah tidak wajib untuk dilaksanakan kerana situasi berikut tidak menepati syarat pelaksanaan hukuman qisas di mana kedudukan pelaku dan mangsa adalah tidak setaraf dari sudut kebebasan diri. Soalan yang keempat, terdapat cadangan menjadikan kesalahan merotan anak sebagai satu kesalahan jenayah dalam undang-undang negara. Berikan pendapat anda terhadap pernyataan di atas. Bagi pendapat saya tidak bersetuju dengan cadangan tersebut kerana di dalam Islam sendiri sudah menyebutkan bahawa ibu bapa boleh merotan anak-anak bagi tujuan mendidik. Selain itu, kita perlu memikirkan nasib dan masa depan anak-anak sekiranya ibu bapa mereka dipenjara kerana merotan. Kesimpulannya, saya berpendapat merotan anak-anak perlu ada batasannya juga seperti yang diajar di dalam Islam supaya tidak menyeksa anak-anak itu sendiri. Soalan yang kelima, jelaskan perbezaan antara hudud dan qisas. Hudud ialah hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak, manakala qisas ialah hukuman yang telah ditetapkan sama seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh penjenayah kepada mangsa. Selain itu, dari segi aspek jenis kesalahan pula ialah hudud, contohnya ialah mencuri, zina, qazaf, minum arak, murtad, hirabah dan baghah. Manakala jenis kesalahan bagi qisas pula ialah membunuh dengan sengaja dan mencederakan anggota badan. Yang terakhir pula ialah dari segi aspek hak, kesalahan dan hukuman hudud adalah hak Allah dan manusia, manakala kesalahan dan hukuman qisas adalah hak manusia sahaja. Soalan yang keenam, masih terdapat tanggapan dalam masyarakat bahawa
Hukuman dalam Islam adalah zalim. Huraikan dua hujah anda untuk menolaknya. Hukuman dalam Islam tidak ada yang zalim. Contohnya hukuman sebatan 100 kali dan buang daerah selama setahun kepada penzina yang belum berkahwin. Hal ini bertujuan untuk memberi pengajaran kepada pelaku dan memberi peringatan kepada orang ramai supaya tidak melakukannya. Selain itu juga, hukuman hudud potong tangan kepada pencuri yang memenuhi syarat tertentu sangat berkesan untuk mengelakkan berlakunya jenayah dalam kehidupan seharian. Soalan ketujuh. Jelaskan penyelesaian bagi masalah berikut. Hasan telah membunuh Yusuf dalam suatu pergaduhan tetapi bapa Yusuf telah memaafkannya. Penyelesaian bagi masalah berikut ialah Hasan tidak akan dikenakan hukuman qisas kerana hukuman telah digugurkan selepas mendapat kemaafan daripada bapa Yusuf. Akan tetapi boleh dikenakan hukuman diat selepas mendapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Soalan yang seterusnya ialah seorang bapa telah membunuh anaknya kerana terlalu marah atas sikap anaknya. Penyelesaian bagi masalah berikut ialah bapa tersebut tidak akan dikenakan hukuman qisas kerana syarat untuk dikenakan hukuman qisas bukanlah dari asal keturunan mangsa. Bapa tersebut boleh dikenakan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang diputuskan oleh pihak mahkamah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.